Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So, insyaAllah hari ini kita akan live dengan Izzati Ilya. Kita tengah tunggu dia. Manalah Cik Zati kita ni? Assalamualaikum Zati. Salam. Terbaik, alhamdulillah. Okey Zati, kita mulakan dulu dengan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Zati dah bersedia belum? Kita ada 5 soalan tau. 5 soalan untuk Zati. 2 soalan untuk Fa. Larian 2 soalan untuk Fa. Dah sedia ni? Jeng jeng jeng. Sedia. Okey, jom. Soalan pertama je dah panas. Okey. Pakaian macam mana Kak yang dikatakan sebagai tabaruj? Yang terlalu style ke? Atau warna yang terlalu terang ke? Yang macam mana tu Zati? Ramai sangat ni yang tanya ni. Macam mana tabaruj tu? Saya bukan nak tabaruj ke? Silakan. Okay. Basically soalan yang Fa tanyakan ni kan, soalan yang terpilih kan daripada ramai followers Fa yang tanya, betul tak? Lepas tu ini soalan yang terpilih. Okay, so basically ni soalan yang kita boleh kata sebagai sangat common dan sangat famous. Ramai yang tanya. Sebab kenapa agaknya ramai yang tanya? Sebab pertama, kebanyakan mostly yang tanya pasal tabaruj ni adalah orang perempuan. Because of perempuan suka kecantikan. Perempuan memang fitrahnya cenderung untuk suka pada benda-benda cantik lah. Macam Fa sendiri kan. Fa kalau pakai contoh macam nak pakai baju, mesti nak pakai baju yang paling Fa rasa berkenan pada ketika itu, yang paling cantik Fa rasa, betul tak? Betul, baru confident kan? Kan, baru confident, baru kita rasa macam macam rasa seronok kan. Kadang-kadang bukan kita nak nampak cantik untuk orang lain pun, untuk kepuasan diri. That's mean what? That's mean memang perempuan ni fitrahnya cenderung pada kecantikan, cenderung suka pada benda yang cantik. Dan kita tengok sendiri memang Allah ciptakan wanita ni semua cantik-cantik. Basically memang semua cantik-cantik, tak ada pun perempuan yang tak cantik. Serius, percayalah. Even though termasuk orang cakap kan? Termasuk orang cakap. Kau tak cakap dengan cermin ke? Okay, so basically that's why kenapa ramai yang tanya pasal benda ni. Okay, itu benda pertama kita kena clear. Lepas tu yang kedua, jadi Islam datang bukan untuk menggongkong fitrah semula jadi yang terdapat dalam diri manusia. Jadi bila cerita pasal fitrah ni banyaklah fitrah kan. Bukan sekadar macam contoh fitrah ada rasa suka pada seorang ke, fitrah kita rasa lapar kita nak makan, fitrah kalau kita rasa penat kita nak tidur. So antara salah satu juga fitrah adalah perempuan suka benda cantik. Sedangkan Allah sendiri pun sukakan kecantikan. Islam datang untuk meluruskan ataupun orang kata apa nak bendunglah kita ni, fitrah kita ni biar berada di landasan yang benar. Kita agar benda tu tak memudaratkan diri kita, agar benda tu tak dapat jadi kesan buruk pada diri kita. Okey, sebagai contoh macam isu tabaruj kan. Tabaruj ni kita kena tahu dulu apa benda tabaruj. So tabaruj ni adalah berhias secara berlebih-lebihan. Berhias secara berlebih-lebihan dengan okey, kita sambung balik dengan tujuan untuk menarik perhatian ajnabi. So dia berhias untuk menarik perhatian ajnabi. That we call as tabaruj. So dia punya key point kat sini, pertama berhias, kedua secara berlebih-lebihan, ketiga untuk menarik perhatian ajnabi. Itu adalah ta'aruf ataupun definisi bagi ta'aruf definisi. Kenapa ta'aruf pula ni? Astagfirullah. Yalah perkenalan kita nak tahu tabaruj ni benda. Berhias berlebih-lebihan, satu lagi nanti. Satu lagi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menarik perhatian ajnabi. Yes, definitely. Itulah tabaruj. So that's why kenapa tabaruj tu tidak dibolehkan. Pada asalnya hukum berhias ni, hukum asalnya adalah harus. Tetapi ia cenderung menjadi halal ataupun haram bergantung pada keadaan. Okey, sebagai contoh, ia halal
kita nak bertabaruj, nak berhias secara berlebihan untuk suami. Untuk suami tak apa, halal. Kau nak pakai pakaian ketat macam mana pun, nak pakai cantik hias macam mana pun, lipstick merah, semerah-merahnya pun, kau tonyoh lah. Tak ada masalah. Untuk suami tak ada masalah. Sensor. So, kita perempuan berhias untuk suami, okay? Alright. Lepas tu yang kedua, ia boleh jadi haram bila mana tu lah kita salah gunakan tabaruj tu, kita berhias secara berlebihan bukan untuk suami tapi untuk ajnabi. Ajnabi ni siapa? Untuk orang yang bukan mahram, untuk orang yang orang yang asing lah. So macam macam kalau contoh kan, basically kita tengok perempuan sekarang, kalau kat rumah tu bukan main lagi kan, orang kata macam bila dengan suami kat rumah, memang compah-camping lah orang kata kan. Masa masam-masam kan. Tapi kalau keluar rumah, bukan main melaram. So kat sini, ini adalah perkara alami yang sepatutnya kita ubah lah. Maksudnya kebiasaan yang sepatutnya kita ubah. Sepatutnya kat rumah tu kita kena cantik-cantik sebab ada suami kita. Tapi bila kat luar tu bukan tak boleh cantik. Boleh tapi tak boleh secara berlebihan. Kena sederhana je. Okay, so kita ulas pula, kita bahas pula bagaimana cara berhias yang Islam benarkan. Okay, so tadi kan Zati awal tadi ada sebut tentang perempuan memang suka kecantikan kan. So macam sekarang pun banyak makeup kan. Banyak macam lipstick, blusher, eyeshadow, bagai semua tu kan. So boleh ke tak pakai sebenarnya? Fa biasa pakai tak benda-benda tu semua? Sebab Fa tak pandai makeup. Okay. Kita geng. Fa Justin Baby. Okay. Tapi kalau lipstick tu biasanya Fa pakai kalau memang lipstick memang ada supaya kita ni kadang-kadang kan kita terlalu pucat tau. Jadi orang akan nampak macam, pucatnya budak ni ya Allah Tuhanku, macam mayat hidup kan. Tapi kan kalau anda kahwin kan, tiba-tiba kalau orang suami apa kena sampai dia pandang rasa kita. Dah payah macam tu kan. Kena nak bias kan. Lagi-lagi macam Fa orang yang bekerja, betul tak orang yang bekerja akan berkomitmen bertemu dengan orang, mesti kadang-kadang kita nak look professional, betul tak? Kita tak nak rasa kita ni macam selekeh sangat. Kita tak adalah nak nampak kita ni macam tak bermaya bagai. So Islam tak halang untuk perempuan berhias tapi dengan syarat. Pertama, kita boleh bias tapi tak boleh secara berlebih-lebihan. Sebagai contoh, kalau nak pakai lipstick, boleh tapi jangan pekat. Pakai sekadarnya hanya untuk contoh menghilangkan nampak kusam kat muka tu ke. Boleh nak pakai bedak tompok-tompok, tak ada masalah untuk nampak bagi segar. Lepas tu apa lagi? Lepas tu contoh, pastikan and kalau kita kena sedar juga aurat yang kita kena jaga. Aurat kita seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi muka dengan tapak tangan je lah yang kita boleh tunjuk. Yang lain semua kita kena tutup. Jadi maksud kat sini apa? Kalau ni kita nak pakai tudung, make sure tudung yang kita pakai melebihi dada, labuh melebihi dada. Lepas tu tudung yang kita pakai tak jarang. Tak adalah nampak tengkuk leher bagai semua kan. Lepas tu baju kita pula longgar, jangan ketat. Lepas tu ada sebelum ni banyak jugalah orang tanya, akak boleh tak kalau saya kan pakai tudung, dia labuh kat depan, tutup dada lah tapi belakang tak. Maksudnya parah-parah leher gitulah. So boleh ke tak kan? Isu dia just nak tutup syarat betul lah. Tutup dada semata. So pandangan Fa macam mana? Okey ke macam tu? Pandangan Fa dia terlalu bijak lah. Dia terlalu bijak. Okay, so basically sebaiknya lebih afdal sebenarnya untuk kita punya tutup tudung tu biar depan belakang sama labuhnya. Maksudnya tak ada lah depan betul-betul tutup dada, belakang singkat sampai tengkuk. Sebab cuba bayang tiba-tiba ada angin lepas tu boleh selak kan. So kita nak elakkan benda-benda yang kemungkinan probability yang bakal berlaku yang boleh menampakkan aurat kita ni. Sebaik untuk kita tutup dan kita jaga. Lebih baik. Begitulah. Betul? Itu nasihat Zati lah for those yang tanya. Okay, lepas tu apa lagi? Kaki kan? Kaki. Selalu aurat kaki ni orang perempuan pada remeh. Betul, panas selalu tu. Selalu pada ringan lah orang kata. Jadi kaki ni aurat ya, kena tutup. Pakailah stokin. Kalau tak nak pakai stokin, pakai je lah apa-apa asalkan kaki tu tertutup. Nak pakai periuk belanga ke, plastik ke, suka hati asalkan tertutup. So bila orang tanya kan, wajib ke pakai tudung? Tak wajib. Yang wajib tutup aurat. So selagi mana nak menutupinya tu dengan cara yang bagaimanapun,
pakai tudung haji ke, pakailah asalkan tertutup. Kau nak pakai kemah pun angkut lah. Boleh, tak ada masalah. Silakan asalkan tertutup. Okay, itulah. So basically kesimpulannya lah kan, kenapa agaknya Islam ajarkan kepada kita para perempuan untuk kita betul-betul jaga untuk kita agar kita berhias tidak tabaruj. Sebab kenapa? Sebab Allah tahu fitrahnya lelaki ni suka memandang, perempuan suka dipandang. Okay. So bila mana lelaki suka memandang, mereka akan suka pada sebab lelaki ni nafsunya adalah pada an-nisa, para perempuan. Jadi apa sahaja yang ada dalam diri perempuan ni boleh menjadi fitnah pada ar-rijal, lelaki. Setiap inci apa yang ada kat dalam diri kita semua boleh jadi fitnah. Jadi sebab tu kenapa kita kena sangat jaga. Pernah Zati punya kawan kan, dia cakap gini lah, kawan Zati lelaki, dia cakap kalaulah perempuan dapat pinjam mata lelaki walau sesaat, percayalah, nescaya dia akan takut nak keluar rumah. Dia silakan kita guna kotak. Guna kotak tak nampak langsung bentuk. Yes. So kalaulah kan, dia cakap sampai macam itu tau. Dia cakap dekat Zati, kalaulah engkau dapat pinjam mata lelaki walaupun sesaat, nescaya engkau memang takut nak keluar rumah. Takut nak jumpa lelaki. Dia cakap macam tu kan. Tapi kita tak adalah sampai nak betul-betul, maksudnya orang kata golwu, terlalu keterlaluan dalam hal ni. So bila mana kita perlu untuk professional, be professional. Jaga akhlak kita, jaga aurat kita, jaga peribadi kita. Bila mana kita perlu untuk berhubungan dengan lelaki agar tidak berlaku fitnah lah. Agar tidak berlaku fitnah. So bila mana kita jaga diri kita, percayalah automatik lelaki akan hormat pada kita. Tapi kalau kita sendiri tak jaga diri kita, lelaki akan memanfaatkan kita. So kita jadi perempuan ni hanya ada dua pilihan. Sama ada kita nak jadi sebesar-besar fitnah atau kita nak jadi perhiasan dunia yang lebih baik daripada seluruh isinya. So pilih nak jadi macam mana. Wallahu a'lam. Okay. Zati ada soalan pula untuk Fa. Jeng. So basically ini adalah soalan-soalan daripada followers Zati lah kan. Kemudian ini adalah soalan-soalan yang terpilih yang kita nak bincangkan pada petang ni. Semoga memberi manfaat pada yang sedang mendengar. InsyaAllah. Soalan yang pertama, okay. Okay, kenapa kan ada orang dia tak tutup aurat, dia tak solat, tapi dia boleh terkenal, berpengaruh dan rezeki dia murah, jadi kaya. So, apa pandangan Fa tentang orang yang macam ni? Tafaddal mashkurah. Istidraj. Okay, istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu pemberian nikmat dari Allah kepada manusia, tapi pemberian nikmat itu yang tidak diredai oleh Allah. Inilah yang dinamakan istidraj. Kadang kita nampak kan, orang ni senangnya dia, bagusnya dia, kayanya dia, tapi dalam hati dia belum tentu lagi tenang. Belum tentu lagi tenang. Sebab apakah manusia itu mengira mereka telah beriman sedangkan mereka tak diuji. Bila kita nampak orang tu kaya, dia nampak kaya, dia nampak senang, dia nampak mewah, tapi sebenarnya dalam hati dia belum tentu lagi. Itu sebenarnya adalah istidraj daripada Allah kepada dia. Ada orang cakap kan, oh aku ni solat cukup, puasa penuh, tutup aurat pun dah sempurna ni. Nak cakap pasal usaha, pagi sampai malam, 24 hours throughout, I dah bekerja, tapi kenapa tak kaya-kaya juga Sebab apabila kita ni sering diuji, maknanya Allah tu, dia nak kita ni ingat dekat dia. Dan ramai-ramai kita ni terpilih untuk dapat attention daripada Allah, terpilih untuk dapat perhatian daripada Allah. Allah nak ingatkan kita, bertawakallah kita ni kepada dia. Tawakal ni apa? Tawakal ni adalah menyerahkan segala pengharapan kepada Allah. Letakkan segala pengharapan kita ni dekat Allah. Kalau bukan sekarang kita dapat habuannya, mungkin nanti dekat sana. Setiap perkara ada perlukan masa. Setiap perkara perlukan pengorbanan. Tapi satu perkara yang kita perlu ingat, kerja hati, usaha hati ni adalah tawakal. Hati ni kita tak boleh lebih-lebih.
kerja hati adalah tawakal je. Sebab tu kadang-kadang ada orang fikir, oh aku dah buat macam ni, aku kerja tapi tak dapat apa yang aku nak. Sebab dia silapnya, dia usaha tapi hati dia lupa bertawakal. Okay, tak tahu nak tambah apa dah. Tadi rasa dah cukup dah apa Fah cakap. Dia simple lah jawapannya. Tu maksudnya istidraj kan. Maksudnya nikmat-nikmat yang Allah bagi sebenarnya hakikatnya untuk menjauhkan diri dia daripada Allah. So banyak kan kita tengok, aku stres betul lah tengok dia ni. Bukannya solat pun kan. Tapi result gempak gila kan contoh. Dia tidur. Apa hal Pak dia boleh dapat straight A kan? Geram kan? Berbunuh member tu. Lepas tu benda ni mengakibatkan kepada orang yang dapat nikmat tu menjadikan diri dia makin sombong, menjadikan diri dia makin jauh daripada Allah. So itulah istidraj. Macam contoh lah, paling ni nak sentuh isu sensitif sikit. Contoh macam golongan-golongan bisnes man yang kita tengok macam kan, dia kan sangat mewah kan. Dan tapi bahkan dia adalah golongan-golongan transgender. Tapi kenapa masih lagi Allah berikan rezeki yang kaya raya pada diri dia kan? Mungkin itu antara salah satu faktor yang kita boleh nampak lah, istidraj lah pada dirinya sebab benda tu membuatkan dia makin sombong dengan kekayaan yang dia ada. Contoh macam kita tengok kalau masa zaman Nabi, kita tengok masa zaman Nabi Musa, siapa yang harta korun tu kan? Dia meminta kepada Allah untuk diberikan kekayaan. Okey, kemudian Allah bagi dekat dia, tapi akibatnya dia lupa pada Allah dan akhirnya Allah menenggelamkan segala apa yang dia ada pada dalam tanah. So sebab itulah kenapa sekarang kan orang Melayu panggil harta korun. Tu nak cerita tentang ni lah sebenarnya. Korun tu yang ditelan bumi disebabkan kesombongannya atas kekayaan yang Allah bagi pada dia yang akhirnya dia lupa pada Allah. Yang akhirnya dia merasakan diri dia lebih hebat daripada yang menciptakannya, lebih hebat daripada yang memberikannya nikmat. So basically apa je yang kita ada ni, kita tak ada apa-apa pun sebenarnya. Kita kena sentiasa bear in mind yang kita sebenarnya tak ada apa-apa. Semua ni apa yang kita ada hanya pinjaman Allah. Jadi apakah selayaknya untuk kita sombong? Langsung tak berhak untuk kita sombong apa-apa. Sedangkan diri kita sendiri pun bukan milik kita. Macam mana nak katakan ini aku punya? Betul? Sentiasa balikkan apa yang kita ada, kesyukuran kita kepada Allah. So macam contoh kan, orang puji Fah, cantik lah Fah ni, comel lah Fah ni. So kalau boleh segala puji-pujian tu balikkan kepada Allah. Balikkan pada Allah. Hadza min fadli rabbi, segala kelebihan yang aku ada ni semua daripada Allah. Cakap Masya Allah. Sebab kita juga takut sebenarnya kalau kita terkena apa? Penyakit ain. Tahu tak apa penyakit ain ni? Penyakit ain ni apa ya? Eli C. Pertama Zati. Penyakit ain kan. Penyakit ain ni penyakit yang datang daripada mata. Yang datang daripada mata. Sebab ain kan maksudnya ainun, mata. So penyakit ain ni benda kita tak nampak tau. Contoh kan, Zati pandang Fah dengan penuh rasa takjub. Tapi Zati nampak apa yang ada dekat Fah tu, Zati tak fikir benda tu adalah daripada Allah. Zati tak fikir apa yang ada dekat Fah tu sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah. Tapi yang Zati nampak, benda tu adalah milik Fah. Benda tu Fah punya. Jadi yang Zati takjub bukan pada Allah, tapi Zati takjub pada makhluknya. Yang ini Fah contoh kan. So benda ni yang boleh menyebabkan penyakit ain pada diri Fah. So tiba-tiba kalau Fah jatuh sakit ataupun tiba-tiba contohlah Zati asyik puji Fah cantik-cantik. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu Fah kena, contohnya na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba kena penyakit dekat muka yang sangat teruk sampai na'udzubillah min zalik contoh kan. So benda tu antara salah satu faktor lah. So nak merawatnya adalah dengan kita berkembali balik pada Allah untuk berikan syifa pada kita. Sebab kadang-kadang penyakit-penyakit ni tak boleh nak diubati dengan ubat-ubatan doktor-doktor. Sangat bahaya. So dia ada dua pandangan. Pandangan baik boleh jadi tak baik juga dalam diri kita. Pandangan tak baik pun boleh jadi tak baik juga dalam diri kita. Boleh jadi penyakit. So dua-dua pandangan ni adalah pandangan yang boleh merosakkan diri kita. So macam mana kita nak cegah kan? Kita nak hindar daripada penyakit-penyakit ain ni. Pertama, segala apa kita sentiasa kena ingatkan ke orang yang puji kita ataupun yang hina kita, yang sebenarnya apa yang kita ada semua adalah daripada Allah. Kita tak ada apa-apa.
Dan kita kena balikkan segala puji-pujian daripada Allah. Contoh kita sebut Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, kita balikkan kembali puji-pujian kepada Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita amalkan pendinding diri. So pendinding diri ni yang kita boleh amalkan sebagai contoh Al-Ma'surat, zikir-zikir Al-Ma'surat yang ada dalam Al-Ma'surat cukup dah sebenarnya nak jadi pendinding pada diri kita agar kita tak terkena penyakit ain ni. Itulah dia. So kena ada amalan-amalan tertentu yang boleh menjadi pendinding, pagar diri kita daripada benda-benda tak baik. Macam sekarang pun banyak kan, walaupun kita di zaman moden tapi banyak kes-kes sihir kan, betul tak? So kita kena jaga diri sebaiknya, kita kalau boleh jaga amal kita yang boleh jadi pendinding diri kita. Itulah. Pesanan ni untuk diri Zati juga. Ada sebelum ni kalau Fa amalkan Bismillah 5. Memang ada sahabat Fa pun dia bagikan ni, cakap Fa amalkan Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan 5 Bismillah 5 tu untuk hindar daripada penyakit ain. Okay Zati. Okay. Zati kenapa Zati makin gelap? Kan sebab matahari dia Allah Akbar kat bilik ni nak cari pencahayaan ke? Okey, tadi ada yang tanya tadi yang Bismillah 5 tu korang boleh juga check dekat kat IG pula. Korang boleh check dekat ni dekat Google pun boleh, tapi Fa boleh bagi kat sini kalau siapa yang sempat ambil. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dapat tak? Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey. Pada bagi amalkan, hafalkan, hadamkan dan fahamkan. Okey. So, Zati. Zati tak boleh lari Zati. Walaupun Zati dah tolong menjawabkan untuk Fa tadi, telah menambahkan poin Fa. Tapi Zati perlu menjawab soalan Zati juga. Okey. Alah, tak boleh bagi diskaun ke? Bagi kurang soalan, tak boleh Ada, soalan ni hot. Soalan ni Fa memang tak sabar sampai kat Zati. Astaghfirullahalazim. Sebenarnya 4 soalan kat bawah ni untuk Zati memang soalan hot. Memang soalan hot sebenarnya. Okey. Soalan kedua, jodoh tu Zati. Okey, kalau jodoh ni mesti semua suka ni. Jodoh tu kan ketentuan Allah. Jadi, apa maksud dengan kita ni boleh memilih pasangan? Sedangkan jodoh tu dah tentukan, kan? Jodoh tu dah tentukan. Macam mana kita nak boleh pilih pasangan pula lagi? Baik tak payah cari, tak payah nak usaha dah kalau memang itu dah tentukan untuk kita. Macam mana tu Zati? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kat sini sebenarnya penyoal tu, orang yang menyoal tu dia kena faham konsep usaha, ikhtiar, tawakal dan konsep qada dan qadar, ketentuan yang Allah dah tetapkan. So basically kita kena faham pertama dekat dalam hidup kita ni Allah dah tentukan ketetapan-ketetapan yang tertentu. Sebagai contoh tentang jodoh, ajal, rezeki, semua dah Allah dah tentukan sejak di Lauh Mahfuz. Sejak kita masih dalam alam rahim, kan? Allah dah tentukan dah kita nanti mati waktu bila, kita nanti jodohnya dengan siapa, rezeki kita nanti macam mana. Benda tu memang dah tertulis. Tapi kena faham, ketentuan yang Allah tetapkan ni boleh berubah mengikut apa? Mengikut diri kita, sebab Allah ada bagi pilihan. Allah bagi peluang kepada manusia ni untuk pilih jalannya. Sama ada dia nak pergi contoh dia ada 2 choice. So basically kita kena sedar dalam kehidupan kita ni ada choice, pilihan. So kita nak pilih A ke, B ke, C ke, D ke dalam segala segenap urusan kita. That's why lah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan petunjuk untuk kita buat pilihan yang terbaik dalam setiap apa pun urusan dalam kehidupan kita. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besar perkara. Kita kena minta daripada Allah, minta petunjuk daripada Allah. Sebab kenapa? Sebab Allah Maha mengetahui. Segala pengetahuan hanya terletak pada Allah. Hanya Allah lebih tahu apa yang baik dan apa yang buruk untuk diri kita. Jadi that's why
kita janganlah sesekali kita angkuh ataupun kita sombong. Kita tak berdoa kepada Allah, kita tak minta petunjuk daripada Allah dalam pilihan-pilihan yang kita kena buat dalam kehidupan. Hatta walaupun hanya pilihan yang kecil. Sebagai contoh kan, Zati nak ajak Fah pergi keluar makan. Tapi nanti Fah akan tanya Zati, Zati nak makan kat mana Contoh, ini soalan paling susah nak makan kat mana? Okay. Kalau dah ada jawapan pasti tak setuju lagi. Kan, nampak tak? Itu pun kita dah susah nak buat, nak bagi jawapan. Kita susah nak buat pilihan. Apatah lagi dalam hal-hal yang besar. So, dalam kecil-kecil perkara tu pun kita minta petunjuk kan kat Allah. Kita sentiasa berdoa dengan Allah. Ya Allah, tunjukkan aku mana tempat makan yang paling terbaik untuk aku makan dengan Fah sebagai contoh. So, kalau boleh setiap saat, setiap waktu, setiap detik waktu kita sentiasa relatekan dengan Allah. Walaupun nampak macam kelakar, tapi benda ni realiti. Sebab apa? Sebab itulah that's why kenapa kita bersyukur. Kita hidup sebagai seorang Islam. Kita jelas Allah SWT yang menyusun takdir kita. Cuba kita tengok kan, kalau dekat luar negara sana, orang negara yang bukan Islam, mereka kehidupannya sangat kompetitif tau. Sangat kompetitif. Mereka kalau boleh nak jadi yang paling terbaik, lawan, bersaing antara satu sama lain sehingga menyebabkan apa tau? Stres yang melampau bila contoh apa yang dia nak tapi tak dapat. Diorang tak ada konsep redha, diorang tak ada konsep tawakal, diorang tak ada konsep berdoa pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Jadi menyebabkan apa yang diorang nak tapi diorang tak dapat, diorang akan kecewa dan sekecewa-kecewanya sehingga menyebabkan diorang mengambil keputusan untuk bunuh diri, untuk buat jahat dan sebagainya. So sebab kenapa? Sebab diorang tak ada konsep ni lah yang ada dalam hidup diorang. Tapi kalau macam kita Islam kan, Islam mengajarkan kita tentang konsep redha. Islam mengajarkan kita tentang konsep of ikhtiar. Maksudnya kena ada usaha dan kemudian bertawakal, doa pada Allah. So benda ni yang kita kena fahami dengan baik. So dalam konsep kita berbalik-balik pada soalan tadi kan tentang jodoh. Jodoh dah ditetapkan. Kenapa perlu lagi sibuk-sibuk nak cari-cari? Nanti kalau dah sampai masa, nanti dah datang sendirilah. Begitulah secara orang kata generalnya nak kita faham. Tapi dia kena faham kat sini. Kalaulah dia duduk rumah aja tanpa contohlah seseorang tu kan, dia tak ada usaha langsung, kan. Dia tak akan dapat juga benda tu. Kita kena ada usaha sebab kita ambil ibrah daripada kisah sahabat. Bila mana sahabat waktu tu nak solat, dia tengah pegang unta kan. Lepas tu unta tu dia tak ikat dekat tali pokok, dia nak biar. Okey, lepas tu Rasulullah nasihat pada sahabat. Rasulullah kata apa? Ikatlah tali unta kamu tu pada pokok. Dekat sini nak kata konsepnya dia tak boleh sekadar hanya berharap unta tu tak lari. Tapi dia kena ada usaha untuk mengikat unta tu dekat pokok agar unta tu tak lari. Faham tak? Kita kena macam ni. So kena kat situ konsep usaha lah yang kita nampak kat situ. Faham tak? So tak bolehlah kita nak harapkan jodoh turun daripada langit. Kita doa. Lepas tu jodoh turun daripada langit. Jodoh tak boleh lah macam tu. Kita kan ada usaha juga. Okay. So macam ni. Basically senang cerita gini lah. Apa-apa everything dalam kehidupan kita perlu kepada usaha. Tak boleh hanya sekadar berdoa dan berharap. Konsep ni salah. So nak jodoh pun kita kan berusaha. So okay. Tadi Zati dah ingat antara usaha-usaha yang kita boleh buat kan, antara usaha-usaha yang kita boleh buat macam Allah SWT berfirman janjikan dalam surah An-Nur ayat yang ke-26, lelaki yang buruk untuk perempuan yang buruk, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi kalau kita nak jodoh yang baik, maka kita kena jadi baik dulu. So usaha pertama yang kita kena buat adalah kita persiapkan diri kita sebaiknya untuk kita mendapatkan pasangan yang baik. Lepas tu yang kedua, kita kena usahalah. Kita kena usahalah. Sebagai contoh usaha dalam mempersiapkan diri yang sebaiknya, sebab siapkan diri kita daripada segi ilmu, siapkan diri kita daripada keuangan, siapkan diri kita daripada kemahiran yang melibatkan perlu kepada pembentukan rumah tangga tu sendirilah. So bila mana kita siap, bila mana kita sedia, insya-Allah. So basically macam itulah. Kesimpulannya apa Fah? Kita kena usaha juga. Nak dapat yang baik, kita kena perbaiki diri untuk jadi yang terbaik, insya-Allah. Tambah sikit je. Sebenarnya kita kena sedar ketetapan yang Allah dah tetapkan pada kita boleh berubah. Sebenarnya boleh berubah, dia tak fix. Boleh berubah dengan apa? Syaratnya dengan doa. Sebab itulah kenapa doa tu senjata orang mukmin. Doa ni benda yang paling, orang kata senjata yang paling ampuh.
Jadi manfaatkan senjata ni sebaiknya untuk kita ni lah dapatkan jalan orang kata ketetapan yang terbaik dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan pada akhirnya cita-cita tertinggi kita adalah untuk mendapatkan redha Allah, untuk mendapatkan syurga Allah. Itulah dia. Wallahu alam. Macam mungkin ada yang tanya Fa kan, macam mana nak dapatkan jodoh yang baik? Ada tak doa-doa amalan? Fa pun mula terfikir aku pun tak kahwin lagi kan, tapi yelah kita mestilah ada doa amalan kita. Kalau Fa sendiri pun Fa ada amalkan doa iaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doa ni bolehlah diamalkan, korang boleh amalkan lepas asar, boleh baca 40 kali. Dapat tak? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sebenarnya banyak doa-doa ringkas untuk jodoh ni sebenarnya. Dan mungkin ada yang orang fikir, alah aku muda lagi, takkanlah aku nak doa pasal jodoh kan, gelilah apalah. Tak, bukan. Sebenarnya kita ni, itulah di waktu-waktu umur kita sekarang ni, inilah persiapan. Kalau dah datang awal tu, kira memang dah jodoh lah, rezeki lah, kahwin je lah. Tapi kalau belum lagi, kita buat persiapan. Janganlah orang cakap, oh gelilah apalah. Tak boleh macam tu, okay? Betul. Ada satu doa lagi kot Zati nak share. Macam ni Zati pernah lah orang tanya, Zati ni tak pernah ke suka orang? Kan? Tak pernah ke suka siapa-siapa? Tipulah tak pernah. Kan? Manusia kot serius. Kau robot tak ada perasaan. Yes, betul. So macam mana nak jaga hati tu? Antara doa yang Zati biasa amal lah. Ya Allah, ni doa bahasa Melayu je lah. Mungkin sahabat-sahabat yang dengar pun boleh juga nak amal. Untuk betul-betul jaga. Sebab kalau macam Zati ada prinsip Zati kalau boleh hati ni nak serah pada yang halal je. Selagi mana orang tu belum sah lagi sebagai suami, tak boleh sewenang-wenang nak bagi hati. Tu prinsip Zati. So antara doa nak jaga tu kan, Zati doa ginilah, ya Allah jagakanlah hati aku daripada orang-orang yang tidak engkau takdirkan untuk aku. Jadikanlah hati aku hanya untuk milik yang halal. Itulah yang Zati doa. So sampai sekarang ada prinsip ni Zati pegang daripada zaman sekolah lagi sampai sekarang. Dan alhamdulillah Allah jaga. Zati susah nak suka orang. Zati susah sangat nak suka orang. So dengan amalkan doa ni semoga hati kita lebih terjaga. Tak mudahlah nak semudahnya untuk suka orang ni, jatuh cinta dengan orang tu kan. So biar jadi hati kita limited edition. Bila kita dah amalkan doa tu, kita sebut selalu, dia akan jadi macam moto hidup kita tau. Dia jadi macam benda selalu kita dengar, dah lah kita hafal. Sama lah macam apa yang kita minta. Kita minta apa yang kita cakap keluar daripada mulut kita, pertama yang dengar dah tinggal kita sendiri. So, bila kita banyak kali sebut, kita banyak kali dengar, insyaAllah kita pun akan ingat. So, dia akan jadi macam, kau hadam benda ni. Itulah. So, soalan untuk Fa, jeng. Okay, soalan dia macam ni. Kenapa bila kita dah buat yang terbaik pada seseorang, tapi orang tu tak lakukan benda yang sama macam kita dah usaha untuk dia? Kenapa? Bagi pandangan Fa macam mana? So, maksudnya apa yang kita buat, apa yang faham lah. Apa yang faham, apa yang kita buat ke orang tu tapi kita dapat balik. Macam mana yang kita bagi tu lah. Dia macam tu lah kan soalan dia. Okay. Itulah sebabnya dalam hidup ni, kita tak boleh terlalu berharap pada yang namanya makhluk. Manusia makhluk tak Zati? Makhluk. Sebab itulah kita ni selalu kalah dengan expectation sendiri. Expectation kita, oh aku bagi ni dekat kau, kau kena bagi ni juga dekat aku. Semalam kan aku dah belanja kau, hari ni kau kena belanja aku. Aku bagi sayang ni kat kau, kau kena sayang aku balik. Tapi bila expectation kita tu meleset, kita kecewa. Sedangkan kita yang silap dalam meletakkan pengharapan. Kita yang silap dalam meletakkan pengharapan. Tajdid niat. Berbelit pula. Tajdid niat. Perbaiki niat kita. Kita buat baik ni untuk siapa? Untuk apa? Untuk manusia ke? Untuk Allah?
Jadi bila mana apa yang kita buat, bila mana apa yang kita lakukan sebab kita mengharapkan balasan daripada manusia, hati kita ni Zati akan susah sangat nak terima. Susah nak terima apa yang jadi, susah nak terima takdir, susah, semua susah. Sebab kita mengharapkan balasan daripada manusia. Tapi tak salah kalau kita berniat, ya Allah, dengan kebaikan aku lakukan ni, aku mengharapkan imbalan daripadamu. Aku mengharapkan syurgamu. Tak salah. Mungkinlah akan ada orang cakap kan, mungkin ada orang cakap lah, kalau macam tu tak ikhlas lah kan. Okey, kalau orang cakap macam tu, fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Fitrah manusia sukakan ganjaran. Okey, kalau contohlah kalau macam Zati kan, lecturer Zati cakap, pensyarah Zati cakap, kalau SEM ni Zati dapat dekan, dapat 4 flat, dia bagi RM1,000 Malaysia. Tak ke memang Zati ulun habis-habisan kan untuk SEM tu. I beg lah, tak peduli. Yang penting RM1,000 kan. Balik-balik sudah buka 5 flat. Itu panjang sangat tu. Alah, nak katakan fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Apa pun suka ganjaran. Apa pun buat memang nak pahala. Jadi buat tak nak masuk syurga ke? Mestilah kita nak buat nak sebarang masuk syurga, betul tak? Sebab fitrah manusia ni sukakan ganjaran. Kalau katakan tentang ikhlas ni umpama semut hitam di malam yang kelam di atas batu yang besar. Nampak tak ikhlas tu kat mana? Kalau Zati nampak tak ikhlas tu kat mana? Tak nampak kan? Sebab itulah Allah kata istiqamah. Berterusan dalam buat kebaikan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni tak tahu. Kita ni pun kadang-kadang tak sedar. Kita tak tahu kita ni ikhlas ke tak. Berapa peratus ikhlas kita. Kan? Allah je yang tahu macam mana keikhlasan hati seseorang tu. Sebab tu Allah kata istiqamah. Lakukan berterusan kebaikan tu. Mungkin mula-mula tak ikhlas, lama-lama ikhlas. So main point daripada Fa ni maksudnya kita jangan sesekali berharap pada manusia tapi kita berharap hanya pada Allah. Betul tak? Betul. Kalau berharap pada manusia maka kecewa yang kita dapat. Berharap pada Allah maka selama-lamanya akan adanya kecewa tapi bahkan bahagia. Betul. Sebab kan Zati, Fa kata jangan terlalu, memang kita ni kadang-kadang ada berharap pada manusia. Jadi manusia ni kita tak boleh kata tidak, tak boleh kata kat dia jangan. Bila kita kata jangan, dia lagi nak buat benda tu. Sebab kita katakan jangan terlalu berharap pada makhluk tu manusia. Jadi ada penambahan? Cukuplah tu. Lengkap. Mantap. Macam tu. Alhamdulillah. Alright. So, kita sambung balik lah. Soalan daripada lelaki. Sebab tu soalan dia begini. Akak, cara lelaki approach wanita mengikut Islam? Sila jawab. Begitulah soalan dia. Ni ada orang tanya ni sekejap Soalan ni memang dah ada ke untuk jawapan-jawapan ni? Kalau untuk pengetahuan yang tengah tengok sekarang ni, kita orang ada open question tau dekat story pada beberapa hari yang lepas. So, for those yang tanya dekat dekat dalam drop box Q&A tu, so kita orang layan lah soalan-soalan dia orang. Kita tak layan soalan yang ada dekat dalam ni. Kita dah memang kita punya soalan yang terpilih. That's why kita call kita punya season talk ni sebagai you are the chosen one. Because soalan-soalan ini terpilih. Yes. Kita pilih 10 soalan. Maksudnya 5 soalan daripada Fa. Yang Fa open soalan tu dan 5 soalan daripada Zati. So minta maaf kalau kami tak sempat nak jawab soalan dekat sini. Sebabnya kita orang dah ada soalan yang tergantung. Soalan 5 soalan sebab kami telah menembak-nembak di sini. So insyaAllah mungkin lain kali kita akan buat live khas untuk open soalan. So sekarang ni. So pengajaran basically kita sentiasa alert dengan story IG Fa dengan Zati. Kalau kita orang ada buka sesi Q&A je, korang drop lah soalan kat situ banyak-banyak. Nanti kita orang akan jawab time live ni insyaAllah. Okay. Apa ni? Kita balik semula pada soalan. Tadi Fa, cuba ulang balik soalan tadi.
Cara lelaki approach wanita mengikut Islam. Sila jawab, Kak. Gitu. Okay. Tak pandai saya soalan. Sebenarnya kan bila Zati baca soalan ni, Zati yang berdebar tau. sebab sebab dia tanya dekat orang perempuan. Cara lelaki approach wanita mengikut Islam. Okey, silakan Zati. So ada kadang-kadang orang rasa macam mustahil untuk kita kenal pasangan kita tanpa kita couple. Tanpa kita berhubungan dengan dia, keluar berdua kan, dating dan sebagainya. Okay, so ada kat sini yang lelaki-lelaki yang sedang mendengar mungkin kan. Zati nak bagi nasihat lah, nasihat Okay, kalau contoh kalau betul-betul anda sayang kepada seorang perempuan tu, please jangan sesekali mengotori kehormatan dia. Jangan sesekali menodai maruahnya. Please, kalau betul sayang, jagalah diri dia dalam cara yang paling mulia, dekatilah diri dia dalam cara yang paling baik. Okay, that's the point. Nasihat yang Zati nak sampaikan pada para lelaki yang sedang tengok live ni lah. Kalau kita, yang kedua, kan bagi yang tadi Zati kata kan, boleh ke kita nak kenal pasangan kita tanpa perlu couple, tanpa perlu dating, tanpa perlu untuk keluar berduaan? Sebenarnya boleh. Nanti Zati ajar macam mana. Okay, benda perkara yang Zati nak bagi tahu sebenarnya, apa yang korang tengok apa yang korang tengok dekat pasangan korang, yang mungkin yang fodos yang tengah ada yang sedang berkapal sekarang yang sedang dengar, apa yang sedang korang jalani sekarang ni sebenarnya adalah fake semata. Fake ni adalah maksudnya hanyalah lakonan. Korang tak akan betul-betul kenal diri dia selagi mana betul-betul belum kahwin. Hakikatnya kita hanya akan kenal pasangan kita tu hanya bila betul-betul dah kahwin. Sebelum kahwin tu ada cara-cara yang macam mana kita boleh nak kenal, tapi dengan cara dating, dengan cara couple tu semua sebenarnya tak menjamin pun untuk kita betul-betul kenal diri dia. Sebab apa yang hakikatnya dia nak tunjukkan pada kita semua adalah lakonan. Sebab contoh kalau kita kan makan sorang-sorang kat rumah, kita makan bukan main gelojoh kan lah lagi, tapi bila datang main makan sama-sama berdua, tiba-tiba jadi tersipu-sipu malu, makan sopan sangat. Kan lakonan tu, betul tak? Ni contoh yang paling basic Zati bagi contoh. Contoh lakonan lagi. Dia tiba-tiba dia ada call, okay jangan lupa tahajud, contoh kan bangun. Coy, ni yang macam contoh ala-ala Islamik sikit lah kan. Hakikatnya waktu tu dia call, lepas tu dia tidur, sambung tidur balik. Kita tak tahu, wallahualam. Cuma nak cerita kat sini. Itulah kan kalau kiranya main point kat sini nak kena sedar, segala hubungan sebelum nikah semua adalah lakonan. Jangan kita truly trust 100%. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga, cara bagaimana kita nak kenal orang yang kita nak khidbah, orang yang kita nak nikahi. So sebenarnya kita boleh tengok daripada sejarah sahabat-sahabat macam mana Rasulullah sendiri kan, bagaimana Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah. Kalau kita tengok Sayyidina Khadijah yang melamar Rasulullah, yang mengkhidbah Rasulullah. Sayyidina Khadijah yang kalau kita tengok cara bagaimana Sayyidina Khadijah sangat mulia. Dia gunakan pengantara. Siapa pengantaranya? tak lupa. Jadi tak ingat nama dia. Siapa yang Maisarah? Tadi baru je tengok video pasal tu. Kalau yang ingat nama kat sini nanti boleh mention. Tiba-tiba blank. Okay, so kalau kita tengok kan, cara Sayyidina Khadijah dekati Rasulullah digunakan pengantara orang tengah. So dekat sini kita nampak cara yang sangat orang kata beradab, berakhlak. Kita tahu perempuan penuh dengan sifat malu kan, malu menjadi mahkota diri. So dengan gunakan pengantara ni ada dah lebih terjaga dan terbaik lah orang kata. Lepas tu kalau kita tengok pula bagaimana pula Sayyidina Ali bertemu dengan Sayyidina Fatimah. Kalau kita tengok sejarahnya, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah ni dah kenal daripada kanak-kanak lagi, zaman kanak-kanak lagi. Dan hakikatnya mereka berdua sebenarnya saling memendam perasaan sampailah nikah mereka bersama kan. Barulah dia orang tahu, oh rupanya dari kecil lagi, daripada dulu lagi, zaman muda-mudi lagi yang sebenarnya Sayyidina Fatimah ni dah memendam rasa pada Sayyidina Ali. So diorang dengan orang kata dengan doa, dengan berkat doa diorang betul-betul jaga diri diorang, akhirnya mereka dijodohkan oleh Allah. Lepas kita tengok lagi kisah bagaimana Nabi Yusuf dengan Zulaika kan, yang pada asalnya Zulaika nak menodai
Nabi Yusuf, tapi akhirnya Nabi Yusuf berkat imannya dapat lindung diri dia, dapat lindung maruah diri dia daripada inilah terjerumus ke zina. Tapi akhirnya kemudian Zulaikha dia fix diri dia balik, diperbaiki diri dia balik sehingga dia menjadi wanita yang baik. Dan akhirnya mereka pun Allah jodohkan mereka bersama. So maksudnya kat sini tak ada pun orang kata mustahil lah kalau contoh kita rasa diri kita tak baik. So kita tak boleh nak dapatkan pasangan yang baik. Sebenarnya boleh. Semua boleh jadi ada proses. Semua manusia ada proses dan ada perubahan. Mungkin dulu tak baik tapi sekarang jadi lebih baik. So kita boleh nak, so kita masih ada kesempatan. Selagi mana ada kesempatan, perbaiki diri sebaiknya untuk kita dapatkan pasangan yang baik. Macam kita boleh ambil kisah pada kisah Zulaikha lah tadi kan. Dengar tak? Ada yang cakap lelaki yang baik untuk lelaki yang baik. Boleh baca Okay, lepas tu pertama kat sini kan, Islam ajar sebenarnya ada konsep taqdim. Kalau orang Melayu panggil merisik. Sebelum pergi taqdim, kena ada istikharah. Istikharah, yang ini kita contohlah ada contoh fa. Nak fa ke? Tak nak lah orang lain dah pula. Contoh siapa Ali. Nama Ali. Bagi Okay, fa. Ali. Ini dia suka, tiba-tiba dia terasa macam ada minat lah dekat nama Fatimah, contoh Fatimah. Okay, so Ali rasa nak tahulah status Fatimah. Jadi Islam kita ada konsep namanya taqdim. Kalau orang Melayu panggil merisik. Sebelum pergi merisik tu perlu istikharah dulu. Istikharah doa banyak-banyak. Ya Allah, betul ke orang yang aku nak taqdim ni, orang yang aku nak risik ni adalah jodoh aku? Kalau betul, berikan keyakinan pada aku macam tu. So bila kita dah rasa mantap dengan doa dan istikharah kita, barulah kita pergi mentaqdim. So nak taqdim ni, nak merisik ni ada banyak cara lah. Antaranya pertama, dengan kita gunakan orang tengah macam yang Saidatina Khadijah gunakan orang tengah untuk approach Nabi Muhammad, ataupun kita gunakan orang tengah ni boleh jadi siapa tahu, boleh jadi ibu bapa kita, boleh jadi saudara mara terdekat kita, ataupun boleh jadi orang-orang yang kita siqah. Maksudnya orang-orang yang dah kawan-kawan kita, kenalan kita yang kita rapat, yang kita boleh percaya. So kita boleh jadikan dia sebagai pengantara lah. Orang yang siqah ni bila mana adanya dia, kita jadi takut nak melakukan dosa. Bila mana adanya dia, kita jadi takut nak berlebihan dengan pasangan. Ni yang kita panggil sebagai orang yang siqah. So yang dipercayai. Kemudian cara yang kedua adalah dengan approach diri kita sendiri lah yang approach perempuan tu, tapi dengan cara in the best way lah. Antara salah satu cara yang mungkin adalah dengan cara yang paling terbaik adalah kita hormati wali perempuan tersebut. Hormati wali perempuan tersebut adalah dengan kita meminta izin lah, meminta izin kepada direct kepada ibu ayah dia untuk kita contoh kita bagi tahu hasrat kita nak menghalalkan dia. Maksudnya nampakkan betul-betul yang memang entum ni, para lelaki ni betul-betul bersungguh nak dia. Yang kedua bukannya main-main. Yang ketiga yang entum yang betul-betul berkemampuan nak halalkan anak dia. So boleh terus direct bertemu dengan wali. Ni lebih terhormat lah daripada nak orang kata bermanis-manis mulut dengan orang tersebut. Boleh menjadi fitnah lah. Menjadi fitnah dan bahkan menjadi peluang kepada syaitan untuk orang kata menjerumuskan kita kepada perkara-perkara dosa. So kita nak elak benda-benda ni, kalau boleh guna ni lah. Pertama, guna pengantara. Kedua, hormati walinya. Itulah dia. Tapi kan ada setengah orang yang macam ni tau. Ada setengah perempuan, dia tak boleh kalau macam tiba-tiba orang tak kenal kan. Orang tak kenal tiba-tiba kata, aku nak kahwin dengan kau. Macam terkejut sangat kan. So kalau boleh perlukan proses lah, jangan macam terus drastik. Jangan terus drastik pun payah jugalah kalau terus drastik. Dan nak bagi tahu pada para lelaki sekalian, bahkan mungkin ada juga perempuan yang berhasrat nak mentaqdim lelaki pun tak ada masalah, boleh je. Cuma nak kata gini, first impression sangat penting. Cara yang pertama tu kita nak approach sangat penting. Benda tu jadi segala-galanya. Kalau once kita waktu permulaan tu kita dah salah cara, automatik kita akan memang terus fail lah. Terus fail maksudnya down. Terus down. So cara permulaan untuk kita approach sangat mainkan peranan yang penting untuk kita betul-betul jaga. Dan sebenarnya proses-proses sebelum nikah ni kenapa penting untuk kita jaga? Sebab untuk kita mendapatkan keberkatan selepas nikah nanti. So basically banyaknya macam rumah tangga, banyaknya berlaku masalah rumah tangga
Bukan sebab apa tahu, kadang-kadang sebab dia tak dapat keberkatan tu. Sebelum dia nikah lagi dia tak jaga perkara yang sepatut dijaga. Dan akhirnya mengakibatkan kepada masjid yang dibina tu compang-camping, lompong. Mungkin batu-batunya ada yang bolong-bolong. Sebab apa bolong-bolong? Lubang-lubang. Sebab dosa-dosa yang dia buat sebelum bina masjid tu. Faham tak? Kita ni nak bina masjid tau, bukannya bina sebarangan perkara benda. Nak bina rumah tangga ni, nak bina masjid. Seumpama kita nak bina masjid. Jadi kita perlukan batu-batu yang terbaik. Kita perlukan simen-simen yang terbaik. Untuk kita bentuk masjid tu, kita perlukan kubah yang betul-betul cantik. Untuk kita bina masjid yang cantik. Untuk kita bina masjid yang megah. Seolah ni nak bagi analogi lah. So, cuba kita bayangkan kalau kita gunakan bahan-bahan yang tak baik. Contoh macam batu-batu yang rosak-rosak, simen pun ada yang tak cukup. Akhirnya akan mengakibatkan apa? Masjid tu runtuh. Jadi kita tak nak masjid runtuh. Jadi sebelum nak bina masjid tu lagi, kita dah kena sediakan bahan-bahan yang baik. Macam tu juga kita nak kahwin, kita nak nikah. Sebelum ke alam nikah tu lagi, sebelum kita nak kahwin tu lagi, kita dah kena jaga dah perkara-perkara tersebut. Dari proses nak takdim, dari proses istikharah, dari proses nak ta'aruf, semua kita kena jaga dengan baik. Untuk kita mendapatkan lagi orang kata apa? Keberkatan alam pada selepas perkahwinan nanti, gitulah. So basically lepas kita dah istikharah, lepas kita dah doa, kita dah takdim. Okay, so dalam sesi takdim ni maksud merisik. Waktu kita merisik ni, kita nak tahu, main point takdim adalah untuk kita tahu status orang tu. Dah berpunya ke belum? Faham tak kat sini? Tak lebih daripada tu. Ni takdim, proses yang pertama. Kita nak tahu status orang yang kita nak takdim tu. Dia dah berpunya ke belum? Pertama, kalau dia jawab dia dah berpunya, please. Terus tak payah pergi step yang seterusnya. Just terus stop, redha dan terimalah hakikat. Dia jodoh orang lain. Tak perlu lagi kita nak usaha. Kena berlapang dada, kena redha. Walaupun kita memang betul-betul dah suka gila kat dia ni, tapi nak buat macam mana kan? So janganlah ganggu jodoh orang. Kita bunga bukan sekuntum, move on. Okay? Okay, seterusnya. Kalaulah perempuan tu jawab dia belum berpunya. Okay, tu ada peluang lagi lah, ada chance untuk pergi ke step seterusnya. Kalau perempuan tu cakap dia belum berpunya, dia masih available, dia masih single, boleh pergi ke step seterusnya. Itu step apa? Step ta'aruf. Ta'aruf. So, macam kalau orang yang dia tak tahu bagaimana cara Islam ajar, dia akan buat cara apa? Dating. Dia akan buat cara dating, dia akan pergi orang kata bermesraan berlulu, berkhalwat dan sebagainya, perkara-perkara yang sebenarnya tak boleh pun, yang akan menjerumus kita kepada zina. So ta'aruf dalam Islam ni macam mana? Okay, so Zati ada nak recommend lah berbagai cara ta'aruf. Pertama, ta'aruf yang terbaik sebenarnya adalah dengan kita tabayun diri pasangan. Tabayun ni maksudnya siasat. Siasat ni dengan cara kita boleh bertanya kepada orang-orang yang siqah, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang betul-betul rapat dengan diri pasangan, contoh paling terdekat ibu bapa dia, ataupun kawan baik dia, ataupun adik-beradik dia, kan? So kita tanya pada orang-orang yang kenal, betul-betul kenal dia, kita tanya peribadi dia ni macam mana, apa buruk dia, apa baik dia. So kita kontrakan dengan diri kita balik. Kebaikan dia tu boleh tak melengkapi kekurangan aku? Kekurangan aku ni boleh tak melengkapi kebaikan yang dia ada? So kita ni bila nak berumah tangga, kalau boleh kita bukannya cari yang orang kata macam ni paling perfect, sebab memang kita kalau nak mengharapkan kesempurnaan, tak ada orang yang sempurna. Kalau boleh kita carilah orang yang mampu menyempurnakan kita. Faham? So dari neraca tu lah, pertama tabayun sangat penting lah. Selidik diri orang tu. Macam Rasulullah sendiri pun pernah sahabat dia nak nikah, lepas tu Rasulullah tanya dia, engkau dah pernah tengok dia belum? Nazar, melihat. Kau dah pernah nazar dia belum? Dah pernah tengok dia belum? Lepas tu sahabat kata belum. Pergilah tengok. Rasulullah sendiri kata arah suruh pergi tengok. Waktu kita nak ta'aruf, waktu kita boleh nazar, waktu kita boleh melihat calon pasangan kita. Sebab kenapa? Sebab mungkin ada dengan melihat tu mampu untuk mendatangkan orang kata ketenangan dalam jiwa, ataupun orang kata apa ni nama, macam keredaan lah dalam hati. Sebab contoh kita ni macam ni, basically orang yang jodoh kita tu, kita akan rasa senang tau bila kita lihat dia. Kita akan rasa tenang tengok dia. Walaupun pada pandangan mata orang lain dia tak cantik langsung pun, tapi dalam pandangan kita tengok dia lah yang paling cantik.
Sebab Betul. itulah yang maksudnya ketenangan yang memang Allah dah bagi pada kita. Sebab pasangan ni sebenarnya boleh kata kita akan rasa tenteram tau. Kita akan rasa tenteram automatik. Benda tu akan datang. So kita boleh find out dengan kita berfatwa pada hati kita macam tu. So kita kena ada, maksud kat sini yang Elia nak tekankan, Zati nak tekankan adalah berkenaan dengan konsep nazar, tabayyun, selidik pasangan yang kita nak kahwini tu. Okay, lepas kita dah dapat maklumat semua tentang dia, kita bolehlah pergi ke proses proses kita istikharah lagi. Kita istikharah berdoa lagi untuk lanjutkan ke tahap proses yang seterusnya, iaitu proses khitbah, nak bertunang. Okay. So bila kita dah betul-betul mantap, kita rasa memang dia ni mungkin insya-Allah dengan aku bersama dengan dia mampu untuk menambahkan lagi ketakwaan aku kepada Allah. Bila mana aku bersama dengan dia mampu untuk melengkapi kekurangan yang aku ada dan mampu untuk membantu aku dalam kerangka aku taat kepada Allah, maka insya-Allah ini adalah jodoh yang baik. Okay. So boleh pergi ke step yang seterusnya, iaitu proses khitbah. Khitbah ni maksudnya bertunang lah. Kita bertunang, lepas tu bertunang ni kalau boleh tak payah lama-lama. Lepas tu kita pergi ke nikah. Dan dalam pertunangan ni adalah orang kata macam ujian yang paling besar lah sebenarnya. Dalam kadang-kadang orang yang bertunang ni macam diuji macam-macam. Macam contoh, waktu ni lah syaitan akan menghasut pada mata dia untuk lihat yang buruk-buruk dalam diri pasangan dia. Contoh, dia akan nampak macam orang lain semua jauh lebih baik daripada pasangan yang dia nak kahwin. Waktu tu kenapa? Sebab syaitan akan berusaha menghias benda-benda yang tak baik pada diri pasangan. Sebab dia kalau boleh tak nak pun perkahwinan ni terjadi. Syaitan sebenarnya dia sangat sengsara, dia sangat rasa orang kata marah bila mana seorang lelaki dan seorang perempuan bernikah. Waktu pernikahan akad tu kan, aku nikahkan di kau. Waktu tu memang menangis-nangis syaitan, serius. Arash memang subhanallah, memang menangis-nangis syaitan. Sebab itulah kalau boleh sebelum nak nikah tu lagi mereka syaitan dah akan menguji macam-macam untuk nampakkan pada diri pasangan tu benda-benda yang buruk . That's why lah orang kata ujian pertunangan ni dahsyat. So for those yang mungkin tengah tengok sekarang ni yang tengah bertunang dah kan, yang dah bertunang dengan orang, so sentiasa kalau boleh sangka baik, banyakkan berdoa dan kerapkan istikharah. Kalau boleh lazimi istikharah sebaiknya. Lepas tu akhirnya insya-Allah barulah kita nikah, kahwin insya-Allah. Apa dia? Zati, bila Zati nak buat syaitan menangis pula? Apa dia? Bila Zati nak buat syaitan menangis pula? Syaitan menangis. Tak apalah. Lah dulu buat syaitan menangis. Allah Akbar. Zati. Tadi Fah tengok soalan banyak sangat. Tanya Kak Zati ni dah tunang belum? Dah berpunya belum? Kena PM tepi lah. DM tepi. Tanyalah dia secara sebab kata kalau bertunang tu kena rahsiakan. Betul. Kalau kahwin hebahkan. Buat apa kita nak hebah-hebahkan? Kan nanti kan kalau tak jadi kita sendiri yang malu, betul tak? Betul. Jadi macam itulah. Nak tahu PM sendiri. Kalau PM sendiri, kalau takut tanya Zati ni kan, takut digigit ke, tanya Kak Afah, ada ke belum ke tak ada ke belum. InsyaAllah kami boleh tahu. Salam dari Malaysia, terima kasih sebab sudi join live kami. So konklusinya banyak kita ada sentuh bab tabaruj, kita ada sentuh bab nama apa tentang berharap pada Allah, berharap pada manusia, kita ada sentuh tentang pasal cinta, kita ada sentuh tentang bagaimana cara Islam ajar untuk orang kata approach perempuan, wanita dengan cara Islam, dan segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk tu datang daripada khilaf zati sendiri, walaupun hakikatnya datang daripada Allah tapi melalui kekhilafan diri zati. Jadi zati minta maaf sangat kalau ada kurang sana sini, dan mana yang ada baik tu ambillah manfaat, dan jangan lupa untuk share agar manfaat tu akan dapat lebih luas, sebarluaskan kepada lebih ramai orang insya-Allah. Betul. So insya-Allah hari ni kita dah bincang banyak benda. Kita dah bincang sebenarnya topik-topik hangat. Topik-topik hangat hari ni sebenarnya dia tak lari daripada norma kehidupan kita. Memang yang kita selalu, bila kita selalu dapat soalan tu, itulah soalan yang selalu berpusing-pusing dekat minda kita, soalan yang selalu
selalu orang tertanya-tanya tapi tak terlepaskan. Kebanyakannya memanglah anak-anak muda ni biasanya permasalahannya daripada soal hati, soal perasaan. So sebab tu Fah kata soalan dia agak panas. Tapi bagi Fah sendiri, kami yang menjawab ni sebab kita ni sama-sama. Kita ni sama-sama mencari, kita ni sama-sama meleraikan persoalan. Sebab dalam ni pun ramai juga yang membantu kita. So nak kiranya kami ni hanya ke hadapan, cuma mungkin kalian lebih hebat daripada kami. Cuma kalian membantu kami daripada belakang. Terima kasih pada yang sudi daripada awal sampai akhir dengan kita orang. Kalau apa-apa kesilapan daripada Fah, kesilapan yang kami ada mungkin terlepas pandang, mungkin yang kalian perasan dan ada nak tegur kami, boleh kami tak ada terasa hati, boleh nak DM kami secara private pun boleh juga, insya-Allah kami terima dengan hati yang terbuka. So kalau apa-apa silap daripada Fah sendiri, Fah minta maaf. Kalau daripada Zati pun, kalau ada silap daripada Zati pun, maafkan Zati yang comel ini. So, Zati apa lagi nak tambah ke Zati sebelum kita Alhamdulillah. Bye Zati. Okay. Bye. Assalamualaikum.